Iran telah meletakkan kabel dasar laut internet di tengah-tengah krisis dan ancaman. Kini telah beralih daripada sasaran ketenteraan tradisional untuk menyasar tulang belakang digital yang menghubungkan bank, syarikat, kerajaan dan komunikasi awam. Pada hari Selasa 5 Mei 2026, amaran semakin meningkat kerana media yang berkaitan dengan pengawal revolusi mula menonjolkan kelemahan kabel di Selat Hormuz. Sementara penganalisis memerhati bahawa laluan sempit maritim lain seperti Selat Gibraltar juga termasuk dalam zon kebimbangan strategik. Apa yang sebelum ini kelihatan seperti perang untuk minyak dan kapal kini menyentuh sesuatu yang lebih senyap dan mendalam, iaitu laluan tidak kelihatan internet global. Ancaman ini bukan mengenai sebarang kabel sahaja. Kabel dasar laut membawa kira-kira 99% trafik internet dunia, menyokong transaksi kewangan, perkhidmatan awan, panggilan, mesej, sistem awam dan komunikasi syarikat. Apabila sesebuah rejim mula menganggap kabel-kabel ini sebagai titik tekanan, ia bukan sekadar mengancam teknologi. Ia menyasarkan rutin jutaan orang, perdagangan digital, keselamatan data dan kestabilan seluruh rantau. Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa juga mengiktiraf kabel-kabel ini sebagai asas kepada komunikasi global moden. Saya akan ceritakan semuanya kepada anda, tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini. Ikuti secara langsung dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat dengan standard credibility Nielsen Alves. Pusat segera krisis terletak di Selat Hormuz, laluan yang sudah terkenal dengan minyak tetapi juga berfungsi sebagai koridor digital antara Asia, Teluk, Mesir dan Eropah. Laporan daripada Reuters menunjukkan bahawa kabel seperti AAE-1 Falcon dan Gulf Bridge International melalui kawasan tersebut atau bergantung kepadanya menghubungkan negara-negara Teluk, India, Asia Tenggara, Afrika dan Eropah. Itulah sebabnya sebarang kerosakan di situ tidak akan terhad di dasar laut sahaja. Kesan tersebut boleh muncul dalam bentuk kelajuan internet yang perlahan, kegagalan perkhidmatan awan, kelewatan keuangan, gangguan perdagangan elektronik dan tekanan ke atas pusat data. Tanda paling serius muncul apabila Tasnim, agensi yang berkaitan dengan pengawal revolusi, memetakkan kabel dasar laut, titik pendaratan dan infrastruktur awan di Teluk Parsi. Penerbitan itu tidak kedengaran seperti penjelasan teknikal yang neutral. Ia kelihatan seperti satu mesej yang dirancang, menunjukkan di mana terletaknya titik-titik sensitif negara-negara di seberang teluk, terutamanya Emiria Arab Bersatu, Qatar, Bahrain, Kuwait dan Arab Saudi. Mesejnya jelas, jika pelabuhan, kapal tangki minyak dan pangkalan tentera sudah terlibat dalam krisis, infrastruktur digital juga boleh menjadi sasaran. Risiko di sini tidak bermula dengan mangsa di lokasi seperti dalam serangan terhadap pangkalan atau kapal. Bahaya di sini berbeza, memutuskan sambungan, melemahkan perkhidmatan penting, melambatkan pembayaran, menjejaskan hospital, syarikat, lapangan terbang dan sistem komunikasi. Ia adalah ancaman yang sejuk, tersembunyi dan sukar untuk dilihat, tetapi mempunyai kuasa untuk menyebabkan kejutan serta-merta dalam kehidupan awam. Iran melakukan perkara ini kerana mereka ditekan dari segi ketenteraan dan ekonomi. Apabila sesuatu kuasa tidak dapat mengawal semua ruang udara, semua lautan dan semua aliran perdagangan, mereka akan cuba menyerang titik-titik genting. Hormuz ialah yang pertama daripada titik-titik genting tersebut. Gibraltar pula satu lagi. Selat Gibraltar menghubungkan Atlantik dengan Mediterranean dan menghubungkan Eropah serta Afrika melalui laluan laut dan digital. Teuxios mencatat sebagai contoh kabel estet dengan jarak 112 km merentasi Gibraltar antara Estepona di Sepanyol dan Tetuan di Maghribi. Ini menunjukkan mengapa amaran tidak boleh terhad kepada teluk sahaja. Satu konflik yang menyasarkan kabel di selat boleh menimbulkan ketakutan di laluan sempit strategik lain pada peta. Apabila Tehran menggunakan kenderaan yang berkaitan dengan pengawal revolusi untuk menyasarkan kabel di teluk, pakar dan kerajaan mula memberi perhatian kepada semua selat yang terdedah. Gibraltar termasuk dalam kiraan ini kerana ia adalah titik laluan antara benua, perdagangan dan komunikasi. Jika Hormuz adalah pintu digital teluk, Gibraltar adalah salah satu pintu digital antara Atlantik, Mediterranean, Eropah dan Afrika. Bentuk ancaman juga menarik perhatian. Kabel dasar laut dilindungi, dipantau dan seringkali ditanam berhampiran pantai, tetapi masih terdedah kepada insiden di laut.
Reuters sendiri menunjukkan bahawa kebanyakan gangguan sebelum ini berpunca daripada aktiviti manusia secara tidak sengaja, seperti penangkapan ikan dan saur, manakala sabotaj yang ditaja oleh negara kekal sebagai risiko sebenar di zon konflik. Di kawasan perang, pembaikan menjadi lebih sukar kerana kapal pembaikan memerlukan kebenaran, insurans, keselamatan dan akses ke lokasi. Jika terdapat periuk api, bangkai kapal atau pertempuran berdekatan, pemulihan boleh menjadi lebih lambat. Di sinilah hujah ini menjadi lebih kuat. Tujuannya tidak semestinya memutuskan seluruh internet di sesuatu kawasan untuk menimbulkan panik. Cukup dengan menyerang titik-titik sensitif, mencipta ketidakstabilan, memaksa syarikat mengalihkan trafik, meningkatkan kos insurans, melambatkan pembaikan dan menunjukkan bahawa tiada apa yang di luar jangkauan. Ini selari dengan logik tekanan pengawal revolusi, bertindak di zon kelabu, menimbulkan ketakutan, menafikan niat secara langsung apabila perlu dan menggunakan ketidakpastian sebagai senjata politik. Reaksi yang dijangka sekarang ialah pengawasan yang lebih ketat terhadap kabel, kapal, titik pendaratan dan pusat data. Di Amerika Syarikat, isu ini sudah menjadi perbincangan dalam debat keselamatan negara. Senator Jim Risch, pengurusi jawatankuasa hubungan luar negeri, menyokong usaha antarabangsa untuk mendedahkan pihak yang bertanggungjawab atas sabotaj bawah laut dan memperkukuhkan perlindungan infrastruktur ini. Kebimbangan semakin meningkat selepas beberapa kes mencurigakan di Laut Baltik, Indo-Pasifik dan kawasan strategik lain. Sejarah terkini menunjukkan mengapa ketakutan ini bukanlah keterlaluan. Pada tahun 2024 di Laut Merah, kabel dasar laut telah rosak selepas kapal Ruby Mar yang terkena serangan oleh Hulls yang berpihak kepada Iran, hanyut dan tenggelam. Pihak berkuasa Amerika Syarikat berkata, sau kapal itu akhirnya memutuskan kabel-kabel ketika kapal tersebut sedang tenggelam. Kejadian itu menunjukkan bahawa perang tempatan boleh menjejaskan internet walaupun kabel bukan sasaran utama. Cukup dengan sebuah kapal yang rosak, laluan yang sempit dan infrastruktur sensitif di dasar laut untuk mengubah pertempuran maritim menjadi krisis digital. Contoh lain datang dari Laut Baltik. Pada November 2024, 2 kabel dasar laut gentian optik telah rosak dalam masa kurang daripada 24 jam. Satu menghubungkan Finland dan Jerman, satu lagi menghubungkan Sweden dan Lithuania. Siasatan memfokuskan kepada kapal Cina Yipeng 3 yang berada di kawasan itu, walaupun pihak berkuasa berhati-hati mengenai miat kejadian tersebut. Walaupun begitu, insiden itu membangkitkan amaran di Eropah kerana ia menunjukkan bagaimana sebuah kapal dagang biasa boleh menjadi pusat kepada krisis infrastruktur kritikal. Kes-kes ini membantu memahami bahaya yang melibatkan Iran. Teheran tidak perlu mengumumkan secara rasmi sesuatu operasi untuk mencetuskan reaksi. Apabila media yang berkaitan dengan pengawal revolusi mendedahkan peta, nama kabel, pusat data dan kebergantungan digital pihak lawan, mesej itu sudah pun memberi kesan. Syarikat-syarikat menilai semula risiko, kerajaan meningkatkan pengawasan, pengendali menyediakan laluan alternatif. Kapal-kapal pembaikan menjadi lebih mahal dan lebih berhati-hati. Dan rakyat biasa, walaupun jauh dari konflik, mungkin akan mengalami kelembapan, gangguan perkhidmatan dan ketidakstabilan. Di Teluk, risikonya lebih serius lagi kerana Emiriah Arab Bersatu, Arab Saudi, Qatar dan Bahrain telah melabur besar dalam kecerdasan buatan, awan dan pusat data. Negara-negara ini mahu menjadi lebih berkuasa. Mereka bergantung kepada kabel yang merentasi kawasan bergolak. Jika Iran memutuskan untuk menjadikan kabel sebagai alat tekanan, mereka sebenarnya cuba menyerang masa depan ekonomi pesaing-pesaing ini. Data, perbankan, tenaga digital, perdagangan elektronik dan infrastruktur kecerdasan buatan. Gibraltar menjadi simbol kepada kebimbangan seterusnya. Selat itu bukanlah tumpuan ketenteraan segera Iran, tetapi ia menjadi peringatan bahawa internet dunia melalui hanya beberapa koridor fizikal. Sama seperti Selat Hormuz menumpukan minyak dan data, Gibraltar menghubungkan lautan, benua dan pasaran. Jika dunia menerima bahawa kabel-kabel sempit telah menjadi sasaran tekanan, maka tiada satu pun titik sempit yang benar-benar terlepas daripada perhatian. Ancaman itu tidak lagi bersifat serantau, sebaliknya menjadi global. Apa yang berlaku sekarang ialah satu perlumbaan senyap untuk perlindungan. Kerajaan perlu memperluaskan rondaan maritim, pengendali perlu memperkukuh pemantauan, syarikat awan perlu menyediakan sistem sandaran dan syarikat insurans perlu menaikkan kos operasi di kawasan konflik. Namun, tiada satu pun daripada langkah-langkah ini menghapuskan masalah utama.
Kabel dasar laut adalah panjang, dalam, tersebar luas, dan sukar untuk dilindungi sepanjang masa. Dasar laut telah menjadi sempadan baharu bagi perebutan kuasa. Bagi Trump dan Sekutu Amerika Syarikat, ini menimbulkan tekanan tambahan. Melindungi kapal di Hormuz sudah pun sukar. Melindungi kabel, titi pendaratan, pusat data dan laluan digital menjadikan misi ini lebih kompleks. Tindak balas Amerika cenderung untuk menyatukan tentera laut, perisikan, syarikat swasta dan rakan kongsi serantau. Ancaman Iran terhadap kabel belum membunuh sesiapa setakat ini, tetapi sudah membuka luka strategik. Iran menyedari bahawa mereka boleh menakutkan pesaing tanpa perlu menembak peluru berpandu ke sebuah bandar. Cukup dengan mensasarkan kabel-kabel yang menyokong ekonomi moden. Saya Milson Alves, seorang ahli hubungan antarabangsa dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.